semua boleh tonton di channel YouTube PSS STM Medang. Jangan lupa like dan subscribe sebagai tanda sokongan Anda. Dan kami sangat berterima kasih. Sekian. Assalamualaikum, Cikgu Muhammad Faizal bin Ismail. Selaku guru besar di SK Medang, kami wartawan TV PSS SK Medang berterima kasih kepada Cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah pada pagi ini. Terlebih dahulu, saya Alia Masyara ditemani Ainul Niazara dan Akhil Syamil. Sebagai pembuka bicara, saya ingin bertanya, sudah berapa lamakah Tuan Guru Besar bertugas di sekolah ini? Okey, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi kepada adik Alia Mazara, kemudian adik Ainun Mazara, kemudian juga kepada adik Muhammad Akhil kerana sudi menemu ramah saya pada pagi ini. Di soalan pertama ditanya, jadi berapa lama saya di sekolah SK Medang ni. Jadi saya sebenarnya masuk sekolah ini dalam bulan 3. Jadi kalau sampai sekarang ni saya lebih kurang dalam 5 bulan di SK Medang ni. Dan kalau tanya pengalaman saya sebenarnya pun berasal daripada orang kampung sini. Jadi sebenarnya saya pun agak menyeramkan untuk pergi ke sekolah ini. Kenapa? Sebab sekolah ini daripada zaman dulu nama dia tak pernah naik. Dan dia tak pernah naik. Jadi tak glamour orang cakap. Jadi saya pun seram, apakah cabaran terbaru saya di sekolah ini. Itu apa? Saya punya first impression tentang SK Medang ini. Sebab kalau dulu-dulu tak pernah saya tengok murid SK Medang berjaya dapat nombor 1 tilawah ke terbaik dan sepak. Tak pernah. Jadi untuk adik-adik semua, ini adalah cabaran baru bagi awak semua. Dan saya beranggapan dengan adanya kehadiran saya di sini, kita dapatlah meningkatkan sekolah SK Medang ini. Okay, jadi itulah yang saya dapat respon untuk soalan adik Alia Mazara. Okay. Pada pandangan Tuan Guru Besar, apakah program bulan membaca ini sangat bermakna kepada sekolah? Okey, jadi untuk menjawab soalan adik Ainul ini, jadi program membaca ni lah, kalau disebut memang orang daripada dulu pun memang dia kendaki membaca. Zaman nenek, zaman mak, zaman ayah. Sebab itu dia ada satu pepatah, membaca itu jembatan ilmu. Jadi pada masa sekarang, dasar kerajaan dia memang nak semua murid di sekolah menengah ke sekolah rendah ke semuanya mesti pandai membaca. Jadi pada pandangan saya, yang pertama, program membaca ni dia boleh meningkatkan 3M: membaca, menulis dan mengira. Jadi kalau boleh program membaca ni jangan hanya berfokus dengan membaca saja. Boleh juga menulis, boleh juga dengan mengira. Jadi dengan adanya pelaksanaan program membaca di sekolah ini, saya harap lepas ini yang keciciran yang masuk kelas pemulihan itu daripada 12 orang, kita boleh kurangkan jadi seorang ataupun 2 orang. Dan itu harapan saya untuk program membaca. Yang kedua adalah kita nak meningkatkan penilaian bilik darjah. Jadi awak semua tahu, kita ada beberapa mata pelajaran, PM, BI, Math, Sains. Kita katakan sejarah, perlu tak kita baca sejarah? Kalau kita nak belajar tu, perlu tak kita baca? Jadi perlu. Kalau kita tak baca, kita tak ada juga dapat ilmu. Cikgu mengajar, dia bagi ilmu sedikit. Jadi sebab itu program membaca ni, kalau boleh dia meningkatkan ke semua PPD untuk semua mata pelajaran. Okey. Yang ketiga adalah tentang kelestarian bahasa lain. Sebab kalau orang sebut program membaca, otomatik kita ingat bahasa itu bahasa Melayu. Tapi sebenarnya kita ada banyak bahasa. Kalau macam sekolah kita ada bahasa Inggeris. Kemudian kita ada juga bahasa Arab. Jadi jangan kita abaikan dengan bahasa lain. Ini BM memang kita mantapkan. Jadi kita cuba naikkan untuk bahasa Inggeris dan juga dengan bahasa Arab. Terutamanya bahasa Arab. Jadi kalau boleh tiga-tiga ni soalan tanya saya bahasa Arab, lagi bagus . Untuk adik Ainul tanya bahasa Arab, saya tak tahulah. Nanti saya suruh minta tolong. Okey. Kemudian yang keempat adalah tentang yang ni mungkin awak tak pernah dengar. Kalau awak dengar pun awak dengar sikit lah. MBM, MBI. Dan kita nak mempertabatkan bahasa Melayu dan nak meningkatkan bahasa Inggeris. Jadi untuk MBM, MBI yang ni dasar kerajaan
Jadi kalau boleh kita nak bahasa Melayu tu adalah bahasa yang global. Di seluruh dunia orang boleh berbahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris memang pergi mana-mana, buka internet ke, buka handphone ke, buka apa, memang kita kena menguasai bahasa Inggeris. Tapi untuk bahasa Melayu, kalau tengok dalam apa televisyen, ada cerita Tamil guna bahasa Endon, kan? Nampak tak? Cerita ni pun bahasa Endon. Kalau boleh kita nak bersaing juga dengan bahasa lain, kita nak jadikan bahasa Melayu itu adalah bahasa Melayu yang global. Okey, jadi bagi saya untuk program membaca sekolah ini, saya tubuhkan kepada 4 ini. Okey, pertama adalah untuk meningkatkan taraf penguasaan 3M, yang kedua adalah untuk meningkatkan PDB adik-adik semua, yang ketiga adalah untuk literasi kepada bahasa lain juga, jangan abaikan bahasa yang lain, dan yang keempat adalah untuk menyokong program MBM NDI oleh daripada dasar kerajaan itu. Okey, itu respon saya untuk soalan yang kedua lah, daripada adik Ainul. Okay. Apakah harapan Tuan Guru Besar di masa hadapan kepada sekolah ini? Oh, harapan sebelum saya tanya harapan, saya rasa adik bertiga pun nak berjaya, betul? Saya rasa adik bertiga pun kalau boleh nak jadi seorang berjaya tu bukan hanya dalam satu bidang, tapi nak berjaya dalam bidang sukan, betul? Nak berjaya juga dalam bidang akademik dan juga dalam bidang agama. Jadi kalau saya nak untuk ketiga-tiga itu, dia memang ambil masa. Macam sebelum ni tak pernah main bola jaring, tiba-tiba main bola jaring. Macam sebelum ni tak pernah main bola sepak, tiba-tiba main bola sepak. Jadi itu baru satu sudut untuk murid di SK Muda. Jadi harapan saya pertama, kita boleh tingkatkan kebolehan awak semua. Saya nak cungkit bukan hanya akademik saja, tapi juga dari segi bidang sukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah semestinya lah saya nak awak semua berjaya semua dalam bidang akademik. Jadi terutamanya dalam penilaian bilik darjah. Saya tak nak lah nanti apabila sampai ke tahun 6 ataupun report tahun 5, tengok ada lagi yang tahap 2, tahap 4. Kalau boleh saya nak tahap 5, 6, sains 5, 6, matematik 6. Apa lagi sampai pendidikan muzik, jangan muzik jadi 2. Kalau boleh muzik pun dia jadi 6. Terutamanya yang awak tahun 6 untuk awak masuk ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Kemudian dari segi kafah pula, saya nak mungkin awak dah terlepas kafah, mungkin dah ujian PTK, tapi kalau boleh kafah, saya targetlah pasti untuk murid yang tahun ini. Kemudian satu lagi adalah untuk disiplin awak. Saya kalau boleh saya nak melahirkan murid yang berjaya dalam 3 bidang itu. Disiplin, curriculum dan juga akademik. Jadi kalau 2 ni saja baik, akademik bagus, semua straight A, sukan bagus, tapi jadi penyamun. Balik rumah, buku dekat tepi sana, kemudian buat motosikal pun dia tak seimbang. Jadi saya nak melahirkan seorang murid yang seimbang. Selain daripada dari segi awak, dari segi murid, sudah tentulah harapan saya nak meningkatkan prestasi sekolah ini. Jadi sekolah ini kita baru saja dilantik sebagai sekolah transformasi TS25 tahun 8. Jadi saya akan gembelengkan semua tenaga cikgu dan staf yang ada. Kita nak bangunkan sekolah ini seberapa yang dapat dengan sumber yang ada. Jadi saya nak kelas awak nanti kalau boleh macam hotel dalam kelas awak duduk dalam pun seronok. Jadi kalau boleh tapal dekat sana ada hiasan, gambar muka awak kat situ, ataupun ada sistem kehadiran sendiri. Okey, jadi maksud saya pertama saya nak bentuk kemejadian murid, saya cakap tadi dalam 3 bidang itu, sukan, akademik dan juga sosial. Dan yang kedua saya nak membentuk sekolah yang berkualiti dengan bantuan daripada semua guru, daripada semua AKP, PIBG dan juga mak-mak bapak awak. Okey, jadi itu untuk menjawab soalan daripada adik Muhammad. Okey, jadi sebelum saya serahkan kepada awak semula, jadi saya amat berharap pada 3 orang wartawan ini tolong bantulah sebarkan apa hasrat yang saya nak kongsikan kepada adik bertiga. Boleh? Okey. Terima kasih Tuan Guru Besar untuk masa yang telah Tuan Guru Besar luangkan. Sama-sama. Terima kasih.
Terima kasih Ibu untuk percaya telah dikeluarkan. Apakah program bulan membaca ini sangat bermanfaat pada sekolah? Pada pendapat saya, program membaca ini sangat bagus untuk sekolah bagi memupuk semangat suka membaca dan juga menambah ilmu. Dalam itu juga boleh menaikkan prestasi sekolah kita supaya murid menjadi lebih intelektual dan lebih harmoni. Itulah harapan saya. Terima kasih Cikgu. Salam sejahtera Cikgu Alicia, selaku guru prasekolah di SK Medang. Terima kasih sudi meluangkan masa untuk bertemu ramai pada pagi ini. Sebagai pembuka bicara, saya ingin bertanya, apakah hobi Cikgu? Okey, terima kasih dan salam sejahtera. Cikgu sebenarnya minat sangat dalam bidang teknologi. Jadi hobi cikgu suka meneroka bidang teknologi. Okey, kalau kita tengok peredaran masa sekarang, dari hari ke hari bidang teknologi ini memang cepat sangat. Dia makin lama makin canggih, makin lama makin canggih. Jadi cikgu suka meneroka, mencuba dan mencari ilmu baru untuk cikgu terapkan apa yang cikgu minat tadi dalam pengajaran cikgu tadi. Terima kasih Cikgu untuk masa yang telah Cikgu luangkan. Okey, sama-sama. Audio Jungle.